Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Umiruz. Semoga video ini memberikan manfaat kepada anda. Stay tune. Tema 1, penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Kamu akan belajar bab 1, biodiversity, iaitu 1.1, kepelbagaian organisma. Objektif pembelajaran pertama, menghuraikan dan berkomunikasi mengenai biodiversity, iaitu A, maksud biodiversity, B, bagaimana wujudnya biodiversity, C, kepentingan biodiversity, dan D, kedudukan Malaysia sebagai salah satu daripada 12 negara mega biodiversity yang perlu dipelihara. Dan nombor 2, mewajarkan keperluan pengurusan biodiversity yang berkesan. Kepelbagaian organisma. Malaysia merupakan salah satu daripada 12 negara mega biodiversity. Malaysia beriklim khatulistiwa yang merupakan habitat yang sangat sesuai bagi pelbagai jenis organisma. Sebab itulah kenapa negara kita menjadi mega biodiversity. Jadi cuba anda namakan haiwan dan tumbuhan dalam gambar rajah. Saya rasa pasti anda kenal semua gambar-gambar ini. So ini yang pertama ialah gambar bunga raya iaitu bunga kebangsaan negara kita. Okey, yang ini spesies semakin terancam iaitu orang hutan. Yang ini pun sama iaitu buaya. Biasa kita tengok kalau zaman dulu sering dijadikan watak-watak dalam kartun lah. Dan ini menjadi kegemaran ibu-ibu kamu iaitu bunga orkid. Biodiversity. Bukan maksudnya Ia adalah kepelbagaian organisma, sama ada mikroorganisma, haiwan atau tumbuhan meliputi kepelbagaian peringkat genetik dalam spesies mengikut variasi gen mikroorganisma, haiwan atau tumbuhan. So apa dia mikroorganisma? Mikroorganisma ni adalah haiwan yang sangat seni, haiwan seni lah. Iaitu haiwan ataupun organisma yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Wujud kerana kepelbagaian habitat dan cuaca. Jadi kamu boleh tengok contoh-contoh di bawah. Contohnya cacing yang hidup di habitat tanah dan perlukan keadaan yang lembap. Seterusnya unta hidup di habitat yang kering, panas seperti di padang pasir. Di negara sebelah negara Arab ataupun Asia Barat. Seterusnya yang hidup dalam air iaitu laut, ikan-ikan. Dan yang seterusnya juga samalah yang ini duduk di kawasan yang sejuk seperti di kawasan kutub utara ataupun kutub selatan. Ini penguin lah. Apa pula kepentingan biodiversity? Pertama, kepentingannya ialah dari segi pendidikan, iaitu untuk menghasilkan pelbagai pendidikan yang dapat mendatangkan manfaat kepada kita lah. Yang seterusnya bahan mentah industri, yang ini boleh buat untuk komersial, menjana pendapatan ekonomi. Yang ketiga, dari segi perubatan, sama ada alternatif ataupun asas kepada sumber perubatan.
Okey, yang seterusnya keseimbangan alam. Okey, ini yang terlibat dalam rantai makanan, ya, ataupun siratan makanan, ya. Yang merupakan sumber makanan kita lah, ya, makanan seharian kita, ya. Kamu lihat sini gambar rajah ni. Yang seterusnya sebagai tempat rekreasi. Jadi, banyak sebenarnya kepentingan biodiversiti kepada kita, ya. Okey, pengurusan biodiversiti, ya. Yang pertama, kita mengharamkan pembunuhan atau pemerdagangan haiwan, ya, atau tumbuhan yang endemik dan terancang melalui Akta Perlindungan Hidupan 1972, ya. So, apa yang dimaksudkan dengan endemik? So, endemik ni adalah satu keadaan, ya, bermakna spesies tu hidup dalam kelompok dan habitatnya yang terbatas, ya, di lokasi tertentu, ya. Contohnya bunga pakmah, bunga yang besar tu, ya. Gambar mula-mula dalam buku teks kamu ada, ya. Di mana bunga ni sudah semakin hampir pupuslah. Hanya ada di negeri Sabah dan di Semenanjung ni ada beberapa tempat yang sangat terhad, ya. Katakan Pahang, ya, ada bunga tersebut, ya. Okey, begitu juga dengan periuk kera, ya. Juga semakin berkurangan. Penyu belimbing, harimau Melaya, ya, dan gajah pygmy, ya. Itu antara, ya, hidupan yang sekarang semakin pupus keberadaannya, ya. Okey, yang seterusnya dipelihara melalui program pembiakan seperti tapak semayan, anak-anak benih untuk membantu perhutanan semula dan pusat penetasan penyu, ya. Jadi ini dilakukan supaya dalam jangka masa panjang kita boleh menanam kembali hutan yang kita tahu banyak, ya, khazanah-khazanah yang berharga di mana pokok-pokok, ya, yang berusia puluhan tahun, ratusan tahun, ya. Jadi kita perlukan masa yang lama untuk menanam semula, ya. Begitu juga dengan pusat penetasan penyu, ya, yang ini ada di Terengganu, ya. Kita tahu penyu tu semakin berkurangan, ya. Kalau dulu bebas, ya, untuk kutip telur penyu, ya, beli dan makan. Tapi sekarang benda tu sudah jadi akta yang dilindungi lah. Kamu tak boleh sesuka hati nak makan ataupun ambil telur penyu tersebut, ya. Okey, yang ketiga ialah melindungi habitat dengan mewujudkan taman negara, taman laut, hutan simpan, dan santuari hidupan liar, ya. So, taman negara ni kita ada di Semenanjung iaitu Taman Negara yang terletak di Jerantuk Pahang, kalau di negeri Pahang lah, ya, untuk masuk melalui negeri Pahang. Tapi Taman Negara ni sebenarnya merangkumi 3 buah negeri, ya, iaitu Kelantan, Pahang dan Terengganu, ya. Okey, Taman Laut ni ada di Pulau Tioman. Siapa yang pernah pergi di Pulau Tioman, juga terletak di negeri Pahang. Ya, ada taman laut yang cantik ni di mana kamu boleh snorkeling, ya, untuk melihat ikan-ikan, ya, pada dasar yang pada permukaan laut yang cetek sahaja, ya. Okay, itu antara yang kita boleh lihatlah, ya. Ini latihan adalah buku teks kamu. Jadi sila buat latihan ini, ya. Ada 5 soalan sebenarnya. Sebenarnya ada 4 tapi cikgu dah pecahkan menjadi 5 lah. Ya. Okay, cikgu tambah pula dengan latihan modul. Okay. Kamu lengkapkan saja. Yang ni kamu boleh ambil di sekolah. Ini adalah soalan kedua, ya, daripada modul kamu. Kamu just isikan tempat kosong sajalah. So, semuanya ada 3 peta konsep untuk isi, ya. Bagi tajuk 1.1 ni. Okey, terima kasih kerana sudi menonton, ya. Jangan lupa untuk subscribe, like and share.